Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengacara majlis ya, penuh dengan pantun memantun. Ya, dia pantun, saya pun nak pantun lah juga. Kalau ku tahu pria itu pahit, takkan ku masak dengan kelapa. Kalau ku tahu cinta itu pahit, takkan ku mengorak dari semula. Terima kasih pada Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omar Din, yang saya hormati Timbalan Pengurusi Surau Cik Nazri, Cik Rohizam, Hajah Kalsum, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Muslimah, Surau Helwat, Persatuan Penduduk, SRS, KRT, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Sya'ban nanti. Tak lama lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Sekarang kita dah masuk Sya'ban, dah pertengahan Sya'ban. Dah tak berapa hari lagi dah datang Ramadan. Tengok muka adik-adik kita, tengok muka kakak abang-abang kita semangat ni, tak sabar-sabar nak berpuasa dah. Ya, senyum sampai ke telinga senyumnya. Seronok dengan kedatangan Ramadan, tambah-tambah bagi peniaga-peniaga pasal Ramadan. Dan sekarang dah senyum sampai ke telinga dah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ibadat, kehidupan kita sehari-harian, sudah pasti yang kita nak ikut contoh ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pula dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Semalam datang satu orang Cina, umur 35 tahun, jumpa saya nak masuk Islam. Saya kata, marilah kita Islam. Nama apa? Nama Kong, kata dia. Kong apa? King ke? Bukan, kata dia. Nama saya Kong ... Saya tak boleh habis sebut nama lah. Dah masuk Islam, saya tanya dia, apa bubuh nama apa? Dah fikir dah nak bubuh nama Islam? Belum fikir. Saya kalau bubuh nama saya yang asal boleh tak, Datuk? Boleh. Apa makna nama yang asal dalam bahasa Cina? Apa makna? Tak ada makna apa-apa, hantam sajalah, boleh bubuh. Senang aja masuk Islam, tuan-tuan. Tak ada saya tanya pada dia, kamu nak kahwin ke, kamu nak apa ke, janji dia Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, setiap bulan ada saja orang yang datang jumpa saya untuk meluk agama Islam. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak tuan-tuan. Ya, berkat kita dakwah, ceramah semua, tengok televisyen ni. Hamba Allah semalam ni, ya, dia tengok televisyen, cerita kalau dah jodoh, maka dia pun berjodoh dengan Islam. Tu pun ada orang yang benci kalau dah jodoh, dia panggil kalau dah bodoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ibadat dan sebagainya, kita nak ikutlah Rasulullah kita. Sebab tu kita kena bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya pada saya, dia kata, Ustaz, ada orang Islam, ada orang tak Islam. Soalan, siapa yang jadikan orang Islam? Allah. Siapa yang jadikan orang bukan Islam? Allah juga. Makhluk ni, sama ada dia Islam ke dia tak Islam ke, nama dia manusia. Yang menjadikan seluruh makhluk ni ialah Allah Ta'ala. Allah yang jadikan semua. Dia tanya saya pula, kalau Allah jadikan manusia, kenapa Allah jadikan ada yang Islam, ada tak Islam? Kenapa Allah tak jadikan semua orang Islam kemudian boleh masuk syurga? Ini bila ada yang tak Islam, bila ada yang Islam, yang jahat, yang baik, yang jahat pergi ke neraka. Cubalah Allah bagi baik semua orang, kan semua ke syurga. Saya tanya pada dia, akak ni macam tak setuju dengan Allah aja. Bukan tak setuju, sekadar bertanya, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua kita ni Islam, baik dan masuk syurga? Saya jawab pada dia, kak, makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni macam-macam, kak. Bukan kita je, kak. Yang Allah Ta'ala ciptakan ada yang dipanggil alam nabat, alam tumbuh-tumbuhan. Tu makhluk pokok. Pokok-pokok tu makhluk.
tak pernah bantah Allah. Sentiasa baik ia pokok tu. Dia tak pernah bantah. Tuan-tuan tanam pokok durian, insya-Allah yang jatuhnya nanti buah durian. Tak akan jatuh nangka. Tanam durian, tunggu lagi 4 tahun, nangka lah pula. Tak ada tuan-tuan, nampak benar nipunya. Kalau tuan-tuan tanam pokok nangka, insya-Allah buah nangka lah keluar. Cucu tanya, atuk tanam pokok apa? Atuk tanam pokok nangka. Pokok apa? Nangka. Pokok apa? Nangka. Pokok apa? Aku tampar kamu-kamu, kata dia. Nanti atuk, bila buah, nanti buah apa atuk? Atuk pun tak tahu. Tak cepedak, tak rambutan lagi. Tak akan keluar nanti ialah buah nangka itulah keluar. Taatnya pokok pada Allah. Makhluk yang kedua alam. Bintang, bulan, matahari. Ini adalah makhluk Allah. Pun tak pernah bantah Allah. Maghrib sampai dah. Isyak dah lepas dah. Sekarang dah tenggelam dah matahari. Habis dah. Besok pagi dia bangun pula. Nama dia esok masih ada. Matahari akan bangun besok. Dia tak pernah bantah. Yang tak bangun kita. Pukul 10 baru bangun. Subuh pun lepas tuan-tuan. Matahari tetap akan bangun besok. Sebab dia taat kepada Allah. Yang ketiga, ada makhluk yang dipanggil haiwan, binatang. Yang ini langsung tak tahu apa. Kerja dia mentah ke darah, makan, tidur, beranak, pinak tu je. Tu nama dia haiwan. Haiwan kerja dia ialah makan. Bangun pagi-pagi, nyau, nyau, nyau. Sibuk cari makan. Kemudian datang pula kucing barau. Rau, rau. Dah, dia beromen depan kita pula. Tak ada perasaan malu langsung tu. Rau, rau. Yang betina tu pun kata. Saya getik dengan betina tu, dia menung situ nunggu jantan. Rau. Kucing barau nama dia. Ambil pai air siram, lari 2 ekor ni. Itu namanya haiwan. Dia kerja dia yakulu wa yatamatta'u, makan, seronok-seronok, beranak, kemudian mati. Selesai masalah. Yang keempat, ada satu makhluk yang sangat jahat. Jahat gila. Nama dia iblis. 24 jam jahat. Tak pernah baik iblis. Syaitan ni tak pernah baik. Jahat manjang-manjang. Dia bukannya ada masa baik. Setan tu menung, setan tu tidak. Setan ni kerja dia ajak kita masuk neraka. Maka cari jalan dia susah payah siang malam bagi petang dia. Dan sebab itu kita boleh mengumpat pada syaitan. Ada orang telefon saya, ustaz, saya ada mengumpat syaitan. Habis tu nak tanya dia, ustaz, macam mana cara nak minta maaf kat syaitan, ustaz? Astaghfirullahalazim, kau biar benar kau. Takkan kita cakap syaitan minta maaf, tadi aku umpat kau. Tak payah, memang layak diumpat. Nama dia syaitan. Sebab tu kita sebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Yang kelima, ada makhluk yang sangat baik, langsung tak pernah bantah Allah. Nama dia malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjanya sentiasa ibadat pada Allah. Kalau dia rukuk sampai dia habis kiamat. Kalau dia sujud tak bangun-bangun. Kalau dia tawaf, kerja dia tawaf saja. Kalau dia duduk dalam kubur, kerja dia soal orang mati saja. Dia tak ada komplain. Nama dia malaikat. Walaupun duduk dalam tanah, dia tak komplain. Jemung dalam tanah gelap. Nama dia Munkar Nakir. Tak pernah Munkar Nakir itu minta pada Allah, tukarlah kerja lain. Udah letih benar rasanya duduk dalam kubur gelap macam. Hantarlah ke dunia pula batu kip ke apa ke, kata dia. Tidak tuan-tuan, dia akan duduk dalam kubur je. Dia tak pernah bantah. Nama dia apa? Munkar Nakir, malaikat. Tak pernah bantah dia. Saya pergi ceramah satu tempat, satu yang berhormat meresmikan ceramah saya. Saya berbangga kerana dijemput untuk menyampaikan ucapan, seterusnya meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Harus diingat bahawa ceramah merupakan satu usaha amar ma'ruf munkar nakir. Astagfirullahalazim. Tersedak malaikat dalam kubur tau. Aku tak ada kena-mengena dengan ini drama, kata dia. Tersedak dia. Boleh dia sebut ini adalah amar ma'ruf munkar nakir. Amar ma'ruf nahi munkar, brother, bukan munkar nakir. Buat tenang elok-elok. Tuan-tuan, malaikat ni dia tak pernah bantah. Dia sentiasa baik.
Yang keenamnya, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan lagi, sekejap baik, sekejap jahat. Apa nama dia? Kita lah. Duduklah masjid ni baik belaka, kopiah di kepala, telekung di badan. Cuba balik ke rumah, si dekai berkembang begini. Kejap baik, kejap tak baik. Bila bertelekung di surau ni, sehelai rambut tak nampak. Tapi bila duduk di rumahnya pun sampah kat flat tu, tahu sidai lah, berkembang. Gatal pula aku kata dia. Yang Tok Bilal tu nak pergi azan, disuruh berhenti Tok Bilal tu. Tak tengok rugi pula kata dia. Astagfirullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni Allah Ta'ala cipta macam tu lah. Mana seronok jadi malaikat ke jadi manusia? Akak-akak cuba tengok malam ni, ada tudung Vietnam, tudung Aceh, tudung Medan, tudung Masjid India, ada tudung Siakap, Bawal, tudung terubuk ikan masin. Cantik tak? Cantik. Kita cuba tengok adik kita pakai harimau Malaya. Okey. Pada lawan dengan Korea, tak tahu apa kosong belah kena. Nah. Kita pakai cantik tak malam ni? Tengok datuk kita pakai jubah, patut dia yang ceramah, saya di bawah, tuan. Malaikat dia tak pakai macam kita. Malaikat bukan macam kita ni tuan-tuan, pakai sekejap baju Melayu, kejap macam baju apa nama kebangsaan, kejap pakai baju kemeja, kejap t-shirt, kejap kebarung, kejap mengkarung, macam-macam baju. Seronoknya jadi manusia. Nun di luar nu cuba tengok yang jual makanan punya banyak. Kacang kuda, kacang rimau semua ada. Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Cuba bayangkan kalau akak-akak tak makan, sedap tak sedap? Kita manusia ni Allah pilih, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebab tu kita kena bersyukur jadi manusia boleh makan macam-macam. Pergi ke kedai, adik-adik tengok aiskrim panda. Oh, aiskrim panda saya suka. Buka-buka dia punya sarung dia tu, panda. Sayang nak makan. Panda tuan-tuan. Besok pergi cek hospital 18 pada muka kau. Aiskrim. Sedap tuan-tuan. Malaikat tak makan tau aiskrim panda. Kita bila balik ke rumah, cuba buka peti air di atas tu. Aiskrim nugget di atas. Buka peti air di bawah pula. Ayam mati ada, ayam hidup pun ada. Ayam hidup pun ada lagi ketok-ketok dia. Bila nak sembelih ni kata dia. Punya banyaknya makanan. Hai. Umur berapa? Australia. Baju Australia. 8 tahun. Nak kahwin tak? Nampak tuan. Dia geleng kepala tapi dia senyum. Maknanya dia nak. Kan? Kalau dia masam dia geleng. Tak nak. Betul tak nak? Kalau tak nak. Nampak? Cuba tanya abang yang dah kahwin. Nak kahwin lagi tak abang? Tak nak. Nampak tuan? Lebih kurang je jawapan dia tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi manusia kan seronok kahwin. Malaikat tak seronok, tak kahwin. Jantan pun tidak, perempuan pun tidak malaikat. Kita subhanallah, Allah Ta'ala bagi seronok. Baru saja 12 tahun. Makwa dia 14 tahun. Hui, Allah. Budak darjah 6 dapat makwa tingkatan 2. Pergi makan kat KFC. Dah bincang dah, Wak, kalau kita kahwin nanti, Wak, kita nak anak berapa orang itu dia. Eleng kau baru darjah 6, kencing pun bengkok, sibuk kahwin Wak. Ya Allah, sebab seronok. Malaikat tak nak bincang. Mereka perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Dah kahwin, apa kita dapat? Baby lah. Nampak tak baby menangis tu? Seronok ada baby tau. Saya naik kapal terbang minggu lepas pergi Terengganu. Duduk seat belakang sekali, Firefly. Saya tengok seat depan saya tu anak Cina dengan mak dia. Mak dia duduk dukung anak ni. Duduk musik anak dia, duduk cium perut anak dia. Anak dia tak comeng, kamu pekul lailam ni. Duk cium anak dia. Saya kata geramnya budak ni. Pipi macam kuih pau. Geram. Saya pun usik dia. Usik. Dia tengok je saya. Ingat aku burung ke apa gitu.
Kemudian dia ketawa, dia gelak, kik dia gelak. Mak dia pun tengok, apa dia ni gelak, rupa dia gelak kat saya. Mak dia passing kat atas seat. Saya pun ambil, saya letak sini. Dapat juga aku. Saya letak janggut saya tak ada. Ya, saya pun nak cium pusat dia, perut dia. Teringat pula mak dia ni, air liur mak dia tak payah lah kan. Kamu jangkit apa-apa penyakit tak pasal aku kan. Seronok tak dapat baby? Seronok. Malaikat tak dapat. Subhanallah. Jadi nombor satu, kita bersyukur, kita jadi orang. Kita jadi manusia, kita bersyukur. Dan lebih-lebih lagi bersyukur sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memilih jalan salah, bukan salah Allah. Allah hantar pada kita Quran, Allah utuskan pada kita Rasul supaya jalan kita betul. Tiba-tiba ada orang yang tolak Quran, tolak Islam, tolak Rasul, kemudian nak salahkan Allah. Mana boleh macam itu? Salah kita sendiri. Saya datang dari Ipoh, nak datang ke Batu Cape, nak datang ke taman tuan-tuan ni. Saya dari Ipoh. Bila nak masuk ke highway tu kan dah tulis signboard besar-besar tu. KL kanan, Alustar kiri. Jadi saya pun masuk ke Alustar. PA saya tanya, Ustaz nak ke mana? Batu Cape. Ini ke Alustar Ustaz? Sampai, apa tak sampai pula kata dia. Agak-agak sampai tak kalau saya naik ke Penang? Tak sampai. Sampai dekat Penang, dah sampai dekat kepala batas Pulau Penang dah. Pulau Pinang dah sampai dah sana. Saya pun tanya driver saya, mana Kuala Lumpurnya? Ini kepala batas Ustaz. Dah tahu kita nak ke KL, yang kau ikut ke kepala batas Ustaz. Boleh sampai Ustaz. Kepala otak engkau. Adakah kita nak salahkan orang lain? Kita yang memilih jalan ke situ. Wahadainahun najdain. Telah diajar kepada kita jalan untuk kita berjaya. Yang kita tolak jalan tu apa? Salah kita lah kalau kita dihumban dalam neraka. Salah kita kalau kita disiksa dalam kubur. Sebab kita sendiri yang memilih jalan yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 1, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah kata alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika. Ini sebuah kitab yang diturunkan pada kamu. Fala yakun fi sadrika haraj. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj, sesak nafas, sempit dada bila dengar Quran. Bila dengar hukum Quran, dia sempit dada. Aduh, dah nak puasa lah pula. Aduh, rasanya baru je puasa, dah datang balik puasa. Dia orang ni silap kalender ke apa? Allah kata puasa ni hukum Allah. Jangan rasa haraj. Semayang subuh ni perintah Allah. Jangan rasa haraj, sesak nafas. Aduh, mengantuk lah pula. Pagi-pagi kena semayang subuh lah pula. Jangan cakap bila dah cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Kerja teruk-teruk bayar zakat. Aduh tu nama dia haraj. Allah kata jangan. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj, perasaan sesak nafas macam panjat gunung tak cukup udara. Fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Allah bagi peringatan dengan Al-Quran supaya dia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum.
ikutlah kamu apa-apa yang Allah turunkan pada kamu. Jangan ikut yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya, sebagai pimpinan kamu. Jangan ikut yang lain. Qalilam ma tazakkarun. Tapi sayang, kata Allah, sedikit sangat di kalangan kamu yang ikut perintah ini. Yang banyaknya ialah yang bantah Allah, yang bantah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata qalil, sikit sangat, tuan-tuan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit. Sebab tu kita tak heran yang datang semayang sikit. Sebab Allah sebut dalam Quran, hanya sedikit yang nak ambil iktibar. Sebab tu kita tak heran semayang subuh kita tak ramai. Kita tak terkejut pun semayang maghrib kita tak ramai. Tapi bila ada pesta-pesta kemaksiatan, we want more. Tak cukup dengan 10 lagu. Tapi kalau ceramah agama, duduk pula sempit-sempit, sesak-sesak macam ini, dia tengok 3 muka. Muka pertama dia tengok muka ustaz. Muka kedua muka jam. Muka ketiga muka pintu. Bla 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 bla. Ustaz ni pukul 10 tak habis kita belah. Subhanallah, tuan-tuan.